Itulah dia kan masalahnya sekarang ni bila kita dapat apa-apa tawaran, kita tengok je iklan dekat social media, rumah ni harga murah. Beli sekarang, letak RM3,000, letak duit booking, terus dapat. Kadang-kadang tak ada duit booking pun, dia punya tawaran tu maha hebat. Kan semua macam, ni tak payah ni terus dapat ni. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita bila tak ada arah tu, tak ada orang yang boleh bantu dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan penipuan pembelian rumah dan juga tanah bersama dengan Peguam Bela dan Peguam Cara, Encik Mahmud Abdul Jumaat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Saya kalau buka-buka sedang. Kenapa Cik? Kenapa terus macam terpana memandang muka ni tadi? Itulah. Okeylah, sebenarnya kita nak bercerita mengenai penipuan pembelian rumah dan tanah. Kalau kita tahu scam ni ada banyak. Scam duit, scam apa, tapi pembelian rumah dan tanah ni adalah satu kategori. Satu kategori lain. Dan ada satu modus operandinya. Mungkin Encik Mahmud selalu mendapat kes sebegini. Dan mungkin boleh share dengan penonton MSI apa sebenarnya modus operandi untuk penipu yang menipu apabila membeli tanah dan juga rumah ni. Baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi di MSI pada hari ini. Okey, modus operandi dia sentiasa berubah-ubah. Tapi dia mesti stick dengan 5 modus operandi ni. Dia tak akan lari. Okey, pertama sekali jualan rumah tu dia mesti macam maha hebat tadi. Yang maha hebat. Memang luar biasa murah. Contohnya lah, dia RM500,000 dan you hanya perlu membayar RM50,000 atau RM10,000. Okey, dan dia kata okey, ada seorang ni dia billionaire. Dia ada duit banyak, dan maha hebat tadi tu, dan dia akan cakap okey, dia ingin mewakafkan. Dia selalu pakai ayat-ayat ni, wakaf, sedekah. Pegang agama lah ni. Boleh dikatakan dah kan. Dia akan pakai ayat tu dan dia akan cuba sarankan kepada orang ramai, okey, ini you all semua kena yakin dengan rezeki Allah. You akan dengar ayat-ayat ni yang lebih kurang terserupa dengannya. Bila you dah ni, you akan tertarik lah. Okay, RM10,000 boleh dapat value rumah dalam RM500,000. Wow, punya value. Siapa tak nak? Okey, nombor 2, dia akan pancing pula. Kalau orang bercakap tu pula, dia mesti seorang yang mempunyai title. Jarang sekali kita dengar scammer, dia hanya Mahmud saja datang. Tak ada. Kalau Mahmud cakap, dia pun macam, betul ke dia ni kan? Dia akan pakai title Haji Mahmud, Datuk Seri Mahmud, Datuk Mahmud, Tan Sri Mahmud, Ustaz Mahmud. Bila kita dengar je title-title tu, dia akan mudah tertarik. Dia kata, takkan Haji Mahmud nak tipu Haji ni? Dia akan ada title tu. So, nombor 3, dia akan menggunakan influencer. Sebelum projek ni berjalan, dia akan approach influencer dulu. Dia akan approach artis-artis. Dia akan tarik orang-orang yang ada ramai follower ni. Kenapa? Sebab diorang ada pengikut. Bila pengikut dia terbaca iklan-iklan yang diwawarkan oleh artis ni, dia kata, idola aku masuk. Takkan dia tak check dulu. Dia pula bukan mesti ramai peguam-peguam di keliling dia. Bila dia cakap, dia akan mudah terpedaya. Okey, nombor 4, dia akan buat satu perangkap. Okey, lepas jalan tu, tiba-tiba dia akan cakap, contohnya dia jual harga RM50,000. Okey, sekarang ni Haji Mahmud dia dapat satu projek pelaburan yang hebat pada bulan ini. Dia nak buka kota hanya untuk 50 orang saja. Dan dalam 50 orang ni kami buka hanya terhad sehingga esok hari pukul 5 petang. Bagi timing pula. Dia bagi timing. So dia akan perangkap tergesa-gesa, dia akan jadi lebih excited. Dan last sekali dan mereka akan menawarkan satu guaman yang akan mengawal keseluruhan transaksi. Sebab kalau jual beli, dia ada peguam penjual, peguam pembeli dan peguam perumahan. So kalau ada 3 pihak yang berbeza, dia akan sukar untuk memastikan projek dia berjalan dengan lancar. So apa yang dia akan buat? Dia akan tawarkan peguam dia untuk mengawasi semua transaksi. Baik. Ini macam kita nak tangkap ikan yang siapa kena? Siapa kena? Dia dah masuk satu perangkap yang besar. Kalau tadi Encik Mahmud cakap kan, Haziq, antara modus operandinya menyalahgunakan gelaran. Bukan semua, maknanya tak adalah Datuk Seri yang ni. Jangan pula macam tu. Ini hanyalah modus operandi menyalahgunakan gelaran untuk menarik perhatian mangsa. Kan, dan kadang-kadang dia orang gunakan gelaran yang menipulah. Kan. Jadi kita jangan terus sekap jarang mengatakan semua yang guna gelaran tu adalah
adalah tidak baik apa semua kan. Okey, tapi itu adalah modus operandi intro untuk penipuan membeli tanah dan rumah. Apa kata kita tengok satu VT ni, ada pengakuan daripada mangsa yang pernah ditipu. Jom kita saksikan. Saya ditunjukkanlah gerang yang besar tu, tanah asal tu. Memang betul nama yang si scammer ni. Jadi saya bersetuju sebab masa tu dia cakap benda tu pun dalam proses, dah dia angkat permohonan untuk pecah lot dan ambil masa tak sampai 5-6 bulan dah. Memang dah peringkat akhir lah. Jadi saya termakan dengan kata-kata tu. Tapi dalam perjanjian tetaplah 3 tahun. Jadi saya menunggu dalam 4-5 bulan memang benda tu tak ada. Saya kontak pun tak ada respon. Jadi lebih kurang dalam setahun lebih saya ditemukan dengan hamba Allah ni. Yang mana hamba Allah ni membeli lot di tapak yang sama dengan saya tu. Yang mana perjanjian dia 2014. Jadi saya jumpa masa tu 2019. Bermakna perjanjian tu dah tamat. Perjanjian dia 2 tahun setengah tak silap. Jadi bila saya teliti balik, dia punya sketch belakang pun ada keraguan lah sebab bentuk yang berbeza. Jadi di situ saya memang pasti benda tu hanya di sketch, tanah tersebut hanya di sketch dan dijual bertindan-tindan. Saya amat pasti. Kontak balik si scammer ni, akhirnya dia respon saya. Dia hantar wakil jumpa saya. Dalam masa yang sama saya dah naik ke majlis daerah, pejabat tanah apa semua, merujuk kepada nombor geran apa semua tu. Memang tidak ada permohonan langsung. Jadi benda tu memang tak akan diproses lah, tak ada permohonan. Jadi bila jumpa wakil, saya highlightkan benda tu. Saya bagi tempoh 2 bulan. Saya nak tahu progres dia. Kalau maknanya benda tu tak ada perjalanan, saya ambil balik duit. Saya bagi syarat gitulah. Dan kemudian masa yang ditunggu 2 bulan tu memang tak ada apa-apa progres lah. Jadi saya putus ambil balik duit saya dan ambil masa jugalah 2-3 bulan. Tapi alhamdulillah saya dapat balik duit saya tu. Saya nasihatkan kepada bakal-bakal pembeli tanah lot ni, jangan mudah percaya apa-apa tanah yang ditawarkan dengan harga murah, ansuran ke apa ke. Sebaik-baiknya rujuk dulu kepada pejabat tanah ataupun majlis daerah yang berkenaan lah. Baik, ini adalah sebahagian daripada mangsa yang tertipu. Okey, saya nak tanya peguam kita. Kita bercakap berkenaan dengan penipuan tanah, pembelian rumah. Sekarang ni, melihat daripada statistik dan kes yang diterima oleh Cik Mahmud sendiri, kes yang mana sebenarnya lebih tinggi yang diterima? Beli tanah ke beli rumah? Kalau tanya saya, tanah ke rumah ke, bagi saya sekarang ni memang dua-dua ni hot. Dua-dua hot. Susah. Sama naik. Sebab dua-dua ada kelebihan masing-masing. Bergantung kepada diorang punya niat untuk pembelian tu untuk apa. Dan kalau kata dua-dua ni tengah hot, kalau kita dah dengar tadi macam mana tanah dan sebagainya tu kan. Okey. Apakah cabang kalau penipuan pembelian tanah ni yang menjadi tarikan skamer ni untuk menipu mangsa? Dia ada tak? Macam tanah, kalau kita dengar kata 1 ekar hanya untuk seorang je. Mungkin ramai yang masih tak tahu sebenarnya. Okey, dia macam ni. Tanah ni, dia ada beberapa jenis lah status tanah. Ada tanah kediaman, ada tanah industri, ada tanah untuk pertanian. Yang menjadi tarikan adalah tanah pertanian. Kenapa tanah pertanian? Sebab dia murah. Tapi mahkamah telah menetapkan di bawah Seksyen 205/3 Kanun Tanah Negara, 1 ekar seorang. Kenapa? Sebab dia nak tanah ni digunakan hanya untuk pertanian saja. So kalau you dah kecil-kecil kan, macam mana mereka nak buat penanaman? So memang mahkamah
memang telah digazetkan di dalam kanun tanah negara 1 ekar seorang saja. Tetapi apa yang berlaku sekarang, mereka membuat backdoor. Diorang kata sebelum dia nak convert daripada status tanah daripada pertanian kepada tanah kediaman, dia perlukan pembayaran yang tinggi. So apa diorang buat? Diorang jual dulu. So contohnya 6 ekar jual kepada 100 orang. Ini yang tak boleh buat. Bila diorang dah jual, sign SMP, sign surat amanah. So bila diorang dah sign dokumen-dokumen ni, diorang dalam perjanjian tu sendiri yang saya sudah tengok sendiri, saya sudah baca, memang mereka mengatakan dalam masa 4 tahun dia akan cuba memastikan bahawa tanah ni ditukar kepada tanah kediaman dan akan dijual kepada ramai orang. Janjilah. Dia rangkang kaji. Dan apa yang berlaku adalah bila semua orang dah bayar, contohnya dekat 40,000 orang bayar, dan pembayaran ni dia bukan bayar kepada owner. Cek balik. Dia akan bayar kepada orang tengah ni. Saya tak tahu betul ke tidak. Cek balik, 40,000 bayar kepada orang tengah ni. Adakah 40,000 ni misalnya diterima oleh pemilik tanah tu? Saya khawatir daripada 40,000 yang dapat pemilik tanah dapat 10,000 je. Yang saya dengar dalam kes saya 10,000 je dia dapat daripada 40,000. So macam mana dia orang nak tukar status tanah tu? Akhirnya transaksi itu terbantut dan ejen tanah pun kalau dia scammer dia akan melarikan diri. Pemilik tanah pula dia kata, perjanjian bukan antara saya dengan awak. Awak perjanjian antara awak dengan pihak ketiga. So kalau awak nak tuntut dengan orang yang awak buat bayaran. Saya tak nak bertanggungjawab. Orang tengah tu lah. Okey, tapi apabila kita nak beli tanah, bila kita nak beli tanah sebab ramai yang mungkin tak tahu prosesnya. Siapa yang harus dicari? Apa kaedah pertama? Siapa kita perlu pergi dulu kan? Kita pergi ke mana dulu untuk kita beli tanah ni? Adakah kita terus pergi pejabat tanah ke? Ataupun seharusnya kita pergi jumpa peguam dulu? Okey. Dia begini, bila kita berurusan untuk jual beli tanah, kita akan nampak ada sign dekat pagar, ada ejen hartanah. Ataupun kita dengar daripada jiran berkenaan dengan proses inilah nak beli daripada pemilik direct secara terus. Tapi pertama sekali adalah disarankanlah kalau tu perumahan, kalau tanah lah kita tak tahu siapa dia punya pihak yang sepatut yang kita berurusan, pertama sekali rujuk kepada peguam. Sebab kadang-kadang kan pemilik tanah ni kita tak tahu status dia bankrupt ke tak, betul ke dia pemilik tanah yang sebenar atau dia hanya broker. So orang yang patut you berhubung adalah peguam. So peguam dia akan cek A to Z. Dia akan cek status kebankrapan, dia akan cek status tanah sama ada boleh dijual ke tidak, ada sebarang sekatan atau tidak. So kalau sekiranya you dah buat the whole process ni, peguam ni dia akan menjaga kepentingan anak guam dia, kepentingan pembeli. So sukar untuk pembeli ditipu oleh pihak ketiga sekiranya peguam dah masuk campur. First kali cari peguam. Cari peguam. Tapi kalau misalnya saya dah jadi mangsa, dah jadi mangsa penipuan kan, panik. Nak buat apa dulu? Buat polis dulu ke macam mana? Kecek peguam lagi? Kecek peguam pula. Baik, dia macam ni. Sekiranya anda telah ditipu, kan? Pertama sekali, memang tindakan anda adalah untuk membuat laporan polis. Tetapi saya sarankan, kadang-kadang orang takut dengan peguam ni tau. Sebab dia bila dengar peguam, dia fikir, berapa pula nak kena bayar. Sebab itulah, macam saya, dalam Facebook saya sering memberi perkongsian supaya orang ramai boleh datang kepada saya dan minta pendapat. Dan saya sering berkongsikan pendapat supaya mereka dielak daripada ditipu. So, sebelum buat laporan polis, pastikan anda untuk mendapat khidmat guam. Kerana dapat khidmat peguam ni, kerana bila you buat laporan polis, ada dia punya rules dia punya tips-tips yang untuk mengelakkan pihak polis ni daripada mengalami kesukaran untuk membuka siasatan. Sebab dalam laporan polis pun, contohnya di bawah sekali itu you kena tulis tujuan laporan ini adalah untuk apa. Yang ramai orang, saya ulang balik, ramai orang yang yang mengalami kesukaran untuk membuka siasatan adalah di bawah tu tujuan laporan polis ini adalah untuk menuntut kembali wang yang telah dibayar kepada pihak penipu. So bila you tulis macam tu, pihak polis tak boleh buka siasatan. Sebab pihak polis dia punya bidang kuasa dia untuk siasat. Kalau nak tuntut balik, you kena berlantik peguam. Sebab tu bila you tulis macam tu, pihak polis dia akan maklum
kes ini NFA, no further action, dan maklum kepada pengadu untuk lantik peguam bawa kes ke mahkamah. Sebab bila you nak tuntut duit, bukan bidang kuasa polis. So kerana itulah, kalau you nak buat laporan polis apa, rujuk peguam, peguam akan menasihatkan apa elemen-elemen jenayah yang perlu dia berada dalam laporan polis tersebut, dan dia akan maklumkan dekat dalam itu tujuan laporan adalah untuk siasatan pihak polis. Percaya kepada penasihat 20%. Oh, 20%. Tuan Peguam 25%. Tapi itu yang kita mungkin tak tahu sebelum ini. Apa langkah yang kita kena ambil apabila kita ditipu kan, untuk kita dapat kembali duit kita. Bukan itu saya baru tahu sebenarnya. Tak boleh terus cakap yang kita kena tuntut duit tu. Kita baru faham benda tu. Tapi itu adalah selepas ditipu. Tapi kalau sebelum ditipu, sebelum kita nak beli apa-apa, mungkin Encik Mahmud ada apa-apa langkah nasihat untuk penonton MSI. Sebelum nak beli tanah, sebelum nak beli rumah, pastikan apa dulu? Okey. Pertama sekali ini saya cakap secara general tetapi untuk contohnya macam pemaju-pemaju, you check background dulu. Pemaju ni dah berapa banyak perumahan ada dah buat. Okey, ini kalau isu pemaju dia tak ada masalah sangat. Sebab you pastinya akan melibatkan peguam dan selebihnya. Yang saya khawatir ni adalah untuk orang-orang di luar bandar. Okey, ini yang saya khawatir kerana mereka selalunya menjadi mangsa penipuan. Pertama sekali, jangan mudah terperdaya dengan tawaran-tawaran yang maha hebat ni. Macam Puan tadi cakap. Pastikan dokumen-dokumen, status tanah, status pemilikan rumah tersebut telah dikenal pasti. Bagaimana lantik pihak ketiga, mana rujuk kepada pihak peguam, pihak ketiga untuk menilai, memastikan bahawa transaksi itu adalah sah. So nombor 3, you kena berhati-hati. You jangan terus terpedaya. Dia yang jadi masalahnya bila contohnya tadi kita buat dalam satu keadaan perangkap tergesa-gesa ni, mereka terus tidak teragak-agak untuk terus bayar deposit. Bayar dulu baru fikir kemudian. Ini yang jadi satu masalah besar untuk orang ramai. Faham. Jadi itu antara tips nasihat kepada kita yang terlalu gairah untuk membeli rumah ataupun tanah dengan harga yang sangat-sangat murah, tak masuk akal ataupun maha hebat seperti yang diperkatakan oleh Encik Mahmud dan juga Ri tadi. Tapi dia sendiri kadang-kadang kita minta, harga murah Mah. Ya ke bang? Murah. Mah kena cakap, tapi kenapa dia murah bang dia kena ada orang dia yang kena ada tu. Dia kena ada sikit perasaan ragu-ragu lah apabila kita dapat tawaran-tawaran macam tu. Baik, terima kasih kepada Encik Mahmud Abdul Jumaat, Peguam Bela juga Peguam Cara. Kalau nanti misalnya nak berhubung macam mana, ada Facebook ke Instagram ke? Orang ramai di luar sana boleh menghubungi saya through Facebook lah. Saya aktif dalam Facebook dan juga Instagram juga. Dan nombor akaun bank. Tak. Kena bayar 25% tadi. Nanti kita bincang kat tepi dia. Apa nama akaunnya? Nama akaun saya Mahmud Jumaat. Anda kalau ada apa-apa kesaran ke, nak ingin pertanyaan lebih lanjut ke, nak dapat pencerahan ke, boleh kontak di Mahmud Jumaat di Facebook ataupun di Instagram. Baik. Ya, okey. Itu nama akaun, bukan nombor akaun. Seperti yang Ri cakap tadi. Okey, so kita dah settle cerita pasal penipuan pembelian tanah dan juga rumah.